Sampai kita. Minai. Oh ya. Kita lagi kalau kita di Masjid Istana. Bukhari Babu Bukhari bab Abu Mansam Manjubah Aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man samman nifasa haidan. Bab berkenaan dengan orang yang menamakan nifas dengan nama haid. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Ummu Salamah menceritakan kepada anaknya Zainab, dan dia kata, ketika saya ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mudtaji'atun fi khamisatin, berbaring dalam selimut kain bulu. Khamisah, selimut kain bulu. Idhibtu, ketika aku keluar darah haid, datang darah haid. Fansalaltu, maka aku menjauhkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadtu thiyaba haidati, kemudian aku mengambil kain kegunaan haid aku. Maksudnya Ummu Salamah, dia sediakan, khususkan satu kain untuk dia pakai ketika datang darah haid itu. Jadi sementara dia ada dalam selimut
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba keluar darah haid. Dia keluar daripada selimut tu pergi, tujuannya nak salin kain tu, tukar kain. Qala, ketika dia datang masuk balik dalam selimut bersama Rasulullah SAW, ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, anufisti ay hal hidti, adakah engkau datang darah haid? Inilah tempat di mana Imam Bukhari mengambil maksud menamakan nifas dengan nama haid. Jadi ada sesetengah muhaddisin kata terjematul bab ni maqlubah, ada tukar sikit depan belakang. Sepatutnya lianna haqqaha ay yaqula man sammal haidha nifasan, sepatutnya kata man sammal haidha nifasan, menamakan haid dengan lafaz nifas. Jadi dalam hadis ni pun menamakan nama haid tu dengan nama nifas. Anufisti ay hal hidti, qultu na'am, aku jawab kata, Ummu Salamah kata, ya, saya datang darah haid, tukar kain. Fada'ani, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil aku. Fadaja'tu ma'ahu fil khamilati, kemudian aku berbaring bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu selimut. Jadi daripada terjematul bab dan hadis bab ni, sambil-sambil Imam Bukhari menyatakan menamakan haid dengan nama nifas, dan juga daripada situ Imam Bukhari nak sabitkan adanya hukum dikecualikan daripada hukum umum yang ada pada ayat wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kamu mendekati, mendampingi wanita yang datang darah itu sehingga mereka bersih suci, berhenti darah itu. Jadi umum ayat ni menampakkan mendampingi dengan wanita datang darah haid, tidur bersama dalam satu selimut, duduk bersama dan dalam keadaan berhampiran dengan wanita datang darah haid. Jadi hadis-hadis seperti ini, maksud hadis-hadis seperti ini masih ada lagi hadis-hadis lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama, minum bersama dengan Aisyah, tidur bersama dengan isteri-isteri yang datang darah haid, dan di mana Aisyah gigit isi tulang, disitulah Rasulullah SAW gigit isi tulang tu. Ketika tu Aisyah berada dalam keadaan datang darah haid, dan begitu juga di mana bibir Aisyah letak di gelas minum air itu, di situ juga Nabi sallallahu alaihi wasallam letak bibir mulut dia, nak tunjuknya maksud mendampingi, dalam ayat Quran larang mendampingi dengan wanita datang darah haid ni, maksudnya wala tujami'uhunna, wala taqrabuhunna, maksudnya wala tujami'uhunna, jangan kamu jima', maksud jangan mendampingi dengan wanita datang darah haid ni, maksudnya jangan kamu setubuh dengan wanita datang darah haid itu. Yang lain seperti mubasyarah, duduk bersama, tidur bersama, menyentuh kulit sama kulit, dan makan minum bersama, itu semua tidak dilarang. Jadi
daripada hadis ni juga Imam Bukhari nak isyarat ada sesetengah amalan perbuatan diistisna, dikecualikan daripada umum ayat tu. Bab mubasyaratil haid. Bab ini berkenaan dengan mubasyarah dengan wanita datang darah haid tu. Mubasyaratil haid ay mubasyaratul rajuli zaujatahul haid. Seseorang mubasyarah dengan istrinya yang datang darah haid tu. Mubasyarah ada dua makna. Satu, iltiqaul busyrataini, menyentuh dua kulit. Yang kedua, jima'. Maksud dalam bab ni, maksud hadis di bawah ni ada menyatakan mubasyarah ni makna pertama. Maksudnya bukan jima'. Mubasyarah dengan wanita datang darah haid ni bukan maksud jima' dengan setubuh dengan wanita datang darah haid. Maksudnya menyentuh kulit sama kulit, mendekati, mengambil lazat dengan adanya kain balut pinggang dan sebagainya. Itulah maksud mubasyarah dalam bab ni. Haddatsana Qabisatu qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun wan nabiyyu waw bermakna ma'a, maksudnya aghtasilu ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu bekas air, dari satu bejana. Kilana junubun, kami kedua-duanya junub, kami berdua junub. Wa kana ya'muruni fa'attaziru, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, suruh aku supaya aku memakai kain pinggang, kain balut pinggang. Fayubashiruni, yubashiruni ay yulamisu bushratahu, bushrati min ghairi jima'in. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah dengan aku, maksudnya menyentuh kulit dia dan kulit aku, maksudnya duduk berhampiran, duduk bersama, tidur bersama, min ghairi jima'in, tanpa jima'. Jadi mubasyarah maksudnya balut kain pinggang pada wanita yang datang darah itu, tidur bersama, dan juga mengambil lazat dengan adanya kain pinggang itu, berkenaan dengan mubasyarah dengan wanita datang darah haid ni. Bahagian mana boleh mengambil lazat berkenaan dengan itu, ada ikhtilaf, berselisih faham, berselisih pendapat di kalangan a'immah arba'ah. Di sisi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, termasuk Qadhi Abu Yusuf, di sisi mereka
tidak harus seseorang mengambil lazat di bawah pusat hingga lutut, tempat lain tidak mengapa. Dan selain daripada itu, setelah ada i'tizar harus. Dan di sisi Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, di sisi mereka makam khas, tempat khusus, anggota khusus wanita, di situ tidak harus mubasyarah selain daripada faraj wanita. Tempat lain boleh mengambil lazat dan sebagainya, harus ke semua tempat selain daripada faraj. Jadi tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan a'immah arba'ah, mereka membataskan batasan-batasan seperti itu adalah supaya berhati-hati tidak berlaku persetubuhan dengan wanita datang darah itu. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa arsiluhu wa ana haidun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan, yakni menghalurkan kepalanya daripada masjid kepada aku yang ada dalam hujrah aku, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takif, ay mu'takifun fil masjid, beriktikaf dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam Masjid Nabawi iktikaf, Aisyah ada dalam hujrah dia. Masjid dengan hujrah Aisyah ini bersambung dan daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam hulurkan kepala dia melalui tikap dan sebagainya. Aisyah yang ada dalam hujrah dia bersihkan, basuh, cuci rambut kepala Rasulullah SAW. Aisyah kata, wa ana haidun, dalam keadaan aku datang darah haid. Jadi maksudnya daripada potongan hadis ini menyatakan wanita datang darah haid boleh melayan suami, khidmat suami, apa yang ada keperluan hajat selain daripada jima' dan lain-lain larangan. Yang lain boleh buat. Haddatsana Ismail bin Khalil qala akhbarana Ali bin Mushir qala akhbarana Abu Ishaq huwa Syaibani an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah kata, kanat ihdana idza kanat haidan, salah seorang daripada kami, yakni ihda azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berada dalam keadaan datang darah itu, fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki mubasyarah dengan wanita isteri datang darah itu. Amaraha an tattazira fi fawri haidatiha, fi fawri ay fi ibtida'i haidatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dia supaya memakai izar, kain balut pinggang, pada permulaan datang darah haidnya. Maksudnya sebelum masanya datang darah itu tidak lama lagi. Summa yubashiruha, kemudian daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah dengan isteri dia.
qalat wa ayyukum yamliku irbahu. Aisyah kata, dan siapakah di antara kamu yang menguasai ataupun mampu mengawal irbahu. Irbahu ada dua makna. Satu, hajatahu. Yang kedua, anggota khusus, yakni kemaluan. Jadi maksudnya, dan siapakah di antara kamu yang mampu, kalau ambil hajatahu, yang mampu mengendalikan nafsunya, mengawal keinginannya. Kalau ambil maksud anggota khusus, kemaluan, maknanya siapakah di antara kamu mampu mengawal kemaluannya daripada berlaku persetubuhan dengan wanita datang darah itu, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mengawal keinginan nafsunya dan juga kemaluannya. Jadi ulama muhaddisin kata, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Ni jumlah ni ada dua maksud. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia mampu mengawal keinginan nafsu dia, dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu pula tidak ada kekuatan, kemampuan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu jangan kias dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mubasyarah dan sebagainya, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyarah dengan isteri-isteri dia. Bagi kamu lebih baik kamu menjauhi daripada mubasyarah juga. Takut-takut telajak selepas daripada mubasyarah tak mampu kawal nafsu, takutnya berlaku persetubuhan dengan wanita datang darah itu. Itu satu maksudnya, langsung tak mau izin amalan perbuatan mubasyarah itu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, memang dia mampu mengawal keinginan nafsu dia. Maknanya tidak mubasyarah pun tidak menjadi masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kawal diri. Walaupun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah, itu seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi contoh, sekiranya bagi mereka yang ada keinginan ketika isteri dalam keadaan datang darah itu, kalau tidak dapat mengawal keinginan nafsu, mahu mendampingi dengan isteri juga, ketika itu caranya inilah mubasyarah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mampu mengawal diri, tidak mendekati dengan mubasyarah pun boleh. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah juga. Lebih-lebih lagi kamu kalau ingin juga boleh lakukan mubasyarah tu. Jadi maksud pertama,
muhaddisin bagi tahu sani daripada jumlah tu seolah-olah ihtiyat menjauhi diri daripada mubasyarah tu. Maksud yang kedua pula seolah-olah mengharuskan mubasyarah bagi mereka yang tidak mereka yang ada keinginan tu. Jadi kalau ada keinginan terhadap isteri datang dalam keadaan datang darah itu, sekiranya boleh mengawal diri dengan hanya mubasyarah saja, tidak akan lebih daripada tu. Kalau begitu harus mubasyarah berdasarkan maksud pertama tadi. Kalaulah seseorang tidak mampu mengendalikan mengawal keinginan nafsu dia setelah dia melakukan keharusan mubasyarah tadi, takut-takut telajak dan jima dengan isteri dalam keadaan datang darah itu. Kalau bagi mereka keadaan yang mempunyai keadaan seperti itu, baik mengelak diri daripada mubasyarah juga. Itulah maksud Aisyah diambil oleh muhaddisin daripada jumlah wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Bab tarkil haidis sauma. Bab ini berkenaan dengan wanita datang darah itu meninggalkan puasa. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid huwa ibn Aslam an Iyad bin Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من بيته أو مسجده في أضحى أو في فطر. Nabi riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maksudnya keluar daripada rumah dia ataupun Masjid Nabawi, tujuannya untuk sembahyang Adha raya haji ataupun fi fitr, sembahyang fitr Idul Fitr. Keluar daripada rumah ataupun Masjid Nabawi ilal musalla, ke musalla, tempat sembahyang raya di satu kawasan lapang selain daripada Masjid Nabawi. Jadi biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang raya ni dia sembahyang di tempat khusus di luar Masjid Nabawi, ada satu tempat di situ. Tujuannya di situ luas. Yang kedua, ramai wanita juga boleh datang, termasuk wanita yang datang darah haid pun boleh mereka keluar daripada rumah, datang hadir di musalla. Dan ketika sembahyang Rasulullah SAW suruh wanita datang darah haid keluar daripada tempat duduk tepi-tepi itu. Setelah Rasulullah SAW sembahyang raya, mereka juga boleh dengar khutbah, nasihat dan sebagainya daripada Rasulullah SAW. Itu sebab Nabi SAW sembahyang raya biasanya di musalla, tidak di Masjid Nabawi. Jadi seperti biasa Nabi SAW keluar untuk sembahyang raya. Famarra 'ala nisa'i, maka Nabi SAW lalu di sisi kaum wanita. Faqala ya ma'asyaran nisa'i tasaddaqna, wahai kaum wanita, hendaklah kamu bersedekah. Nabi SAW memberi galakan supaya sahabiah, kumpulan wanita, keluarkan sedekah. Sebabnya
Nabi SAW bersabda, fa inni uritu kunna aksara ahlin nar, kerana aku diperlihatkan kamu kaum wanita itu lebih banyak daripada kaum lelaki menjadi penghuni neraka. Faqulna, kaum wanita tanya, wa bima ya Rasulullah, dan dengan sebab apa, kenapakah begitu kaum wanita lebih banyak dalam neraka? Ya Rasulullah, qala tuksirna al-la'na, ay li'anna kunna tuksirna al-la'na. Nabi SAW bersabda, jawab kata, kerana kamu kaum wanita memperbanyakkan terlalu banyak sumpah terhadap orang lain. Itu satu. Yang kedua, wa takfurnal ashira, dan kamu kaum wanita mengkufuri nikmat yang diberi oleh suami, tidak syukur dengan nikmat peroleh daripada suami. Jadi pertama, kaum wanita adat kebiasaan mereka suka menyumpah terhadap orang lain. Jadi itu satu perkara yang dilarang, haram sumpah menyumpah terhadap orang lain. Jadi hukum haram sumpah terhadap orang yang kita tidak pasti, tidak tahu khatimah kesudahan dia mati dalam keadaan kufur ataupun beriman, kita tidak tahu. Jadi haram kita sumpah dengan orang-orang itu, kecuali kita pasti orang itu mati dalam keadaan kufur, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Kalau tidak, orang lain mati dalam keadaan mana kita tidak tahu, jadi tidak boleh sumpah. Dan kalaulah buat sumpah dengan tidak menentukan sesiapa, seperti la'natullahi 'alal zalimin, la'natullahi 'alal kafirin, begitu umum tu harus. Kalau kita menyebut nama seseorang, sumpah itu dilarang. Dan kita sumpah laknat kepada orang. Dalam hadis Abu Dawud ada, kalau kita sumpah laknat terhadap seseorang, laknat saling, dia akan pergi kepada tuan yang disumpah tu. Kemudian dia akan lihat tuan punya yang disumpah saling layak ataupun tidak dengan sumpah tu. Kalau layak, laknat tu akan jatuh pada orang tu. Kalau tidak, laknat saling, sumpahan saling akan kembali kepada tuan punya yang sumpah tu. Itu sebab kita kena elak daripada perbuatan keji seperti itu. Jangan mudah-mudah nak sumpah kepada orang lain. Jadi biasanya kaum wanita dia mudah sumpah, menyumpah terhadap orang lain. Itu satu dosa besar yang boleh membawa banyak kaum wanita masuk neraka. Yang kedua, mengkufuri, yakni tidak terima kasih dengan kelebihan-kelebihan yang diberi oleh suami. Sebab tu dalam riwayat lain ada sebut, kalaulah seseorang buat baik, ikut kehendak seseorang isteri selama 50 tahun, kemudian selepas daripada 50 tahun ada satu masa kalau dia tidak dapat ikut
keinginan wanita, isteri itu, dia akan kata seolah-olah semua hidup tak pernah buat baik dengan dia. Itulah kebiasaan berlaku. Jadi dua amalan yang terkutuk sani dianggap dosa besar yang boleh membawa kaum wanita ke neraka, dan itulah sebab menjadi bilangan banyak kaum wanita masuk neraka itu. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Jadi yang sani, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kaum wanita itu kasratul la'an, kufranul ashir, masuk neraka banyak tu, nak lepaskan daripada azab neraka tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi cara, iaitu bersedekah. Jadi bolehkah dengan hanya sedekah mau lepas daripada dosa-dosa tu? Jadi maksudnya dengan perbanyakkan sedekah, pahala-pahala daripada sedekah tadi boleh hapuskan dosa-dosa tu, seperti mana ada sebut dalam Al-Quran, innal hasanati yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan itu boleh hapuskan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi galakan di sini supaya kaum wanita sentiasa bersedekah. Dengan perbanyakkan sedekah tadi akan dihapusnya dosa-dosa kasratul la'an dan juga kufranul ashir tu. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak melihat lagi di antara kaum wanita yang mempunyai kekurangan akal dan kekurangan agama. Wanita itu azhaba, menghilangkan, lilubbir rajulil hazimi, menghilangkan, menghanyutkan bagi akal lub, akal kewarasan lelaki yang cerdik, hazim, yang cergas, cerdik. Min ihdakunna, aku tidak melihat lagi yang boleh membuat keadaan seperti itu dengan lelaki. Tak melihat lagi dari min ihdakunna, daripada salah seorang daripada kamu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kaum wanita dianggap kekurangan akal dan agama berbanding dengan lelaki. Maksud kekurangan akal ni, kalaulah perlu adakan saksi di mahkamah dan apa-apa berlaku kes, sekiranya tidak ada seorang lelaki untuk saksi, hanya ada wanita nak saksi ketika itu, untuk ganti seorang lelaki ini mesti ganti dua orang wanita. Itu dah ada hukum. Jadi itu menunjukkan akal dua orang wanita sama dengan seorang lelaki. Kalau wanita seorang saja, kira akal dia separuh lelaki. Itu maksud naqisat akal. Naqisat din, kurang agama, maksudnya kaum wanita ni berbanding dengan kaum lelaki,
kaum wanita ada datang darah haid, tak boleh semayang, tak boleh puasa pada bulan Ramadan, ganti bulan lain. Semayang dah kurang daripada kaum lelaki, ketika dia datang darah haid tak boleh semayang, tak boleh puasa dalam bulan puasa, ganti balik bulan lain, tak sama kelebihan, kemuliaan, pahala puasa tu dengan puasa dalam bulan Ramadan tu. Dan kaum lelaki boleh jihad, wanita tak boleh jihad dan tak pergi jihad dan sebagainya. Ada banyak urusan-urusan agama kaum wanita tak dapat buat seperti mana kaum lelaki. Di situlah kaum wanita dianggap kurang dari segi agama, dalam keadaan kurang akal, kurang agama, tapi kaum wanita boleh menghanyutkan akal kewarasan lelaki yang cerdas, cerdik. Jadi qulna, kaum wanita kata, yakni kaum wanita tanya pada Rasulullah SAW disebabkan mereka tidak berapa jelas dengan sabdaan Rasulullah SAW naqisat din sani. Mereka tanya balik, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, dan apakah punca kekurangan agama kami dan akal kami ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai menjawab pertanyaan kaum wanita itu, alaysa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul? Tidakkah syahadah, penyaksian wanita seperti separuh, umpama separuh penyaksian lelaki? Maksudnya seperti tadi, kalau nak ganti seorang lelaki mesti ada 2 orang wanita. Jadi penyaksian daripada seorang wanita dianggap baru separuh penyaksian lelaki. Itu menandakan kekurangan akal. Qulna bala, kaum wanita kata bahkan ya betul. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka itulah salah satu di antara kekurangan akal kaum wanita itu. Alaysa, dan yang kedua kekurangan agama tu, Nabi SAW jawab sambil tanya, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Tidakkah apabila wanita datang darah itu, wanita apabila datang darah haid tidak sembahyang, tidak puasa? Qulna bala, kaum wanita jawab kata ya betul, bahkan qala fadzalika min nuqsani diniha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawab kata, maka itulah di antara kekurangan agamanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sini untuk memberi galakan untuk dapat menampung kekurangan daripada kaum wanita. Biasanya berlaku kasratul la'nan dan kufranul ashir. Untuk dapat hapuskan dosa-dosa itu, Nabi SAW bagi jalan, iaitu bersedekah. Dan dalam hadis, kaum wanita ini disebut naqisatul aql wad din, kurang akal dan kurang agama. Kalau begitu, mungkin kita terfikir ataupun mau tanya-tanya, keadaan sekarang ni kita duk nampak kaum wanita bijak juga, pandai juga. Setengah-setengah tempat nampak kaum wanita lebih pandai daripada kaum lelaki. Tak.
Kita tengok di tempat-tempat pusat-pusat pengajian, universiti dan tempat-tempat belajar, banyak budak perempuan lebih daripada budak lelaki. Dan ada juga tempat-tempat kerja pun wanita jadi bos, jadi presiden. Jadi macam mana? Sabdaan Rasulullah SAW sani kurang akal, tapi wanita nampak juga maju pada kaum lelaki. Persoalan tu ulama dah pun bagi jawapan. Katanya ulama, maksud di sini Nabi SAW bersabda begitu berdasarkan kejadian asal, bukan berdasarkan keadaan berlaku sekarang ni. Berdasarkan kejadian asal, maksudnya ulama kata, contohnya kita ambil budak lelaki dan budak perempuan yang baru lahir, sama-sama baru lahir, dalam sehari sama-sama lahir. Kita ambil contohnya 4-5 orang budak lelaki dan 4-5 orang budak perempuan. Kemudian kita letak di satu tempat khusus, bagi makan makanan zat yang sama dan bagi pengetahuan pelajaran yang sama. Didik budak-budak tu. Setelah lalu beberapa masa, setahun, 2-3 tahun, boleh kita nampak di situ kecerdikan budak-budak lelaki ni lebih daripada kecerdikan budak-budak perempuan tu. Itu memang dah ada kajian. Jadi sebab tu alim ulama kata yang maksud di sini naqisat aql ni berdasarkan kejadian asal, bukan berdasarkan keadaan. Kalau kira keadaan di segi keadaan yang wanita-wanita yang hidup di sekitar bandar, makan makanan zat yang baik, yang hidup lelaki di perkampungan misal, dia tidak dapat makan makanan berzat dan sebagainya misal. Dan dari segi maklumat pengetahuan berbeza, dengan sebab berbeza tempat dan sebagainya. Itu keadaan-keadaan itu mendorong kaum wanita menjadi lebih. Dan kita boleh tengok keadaan semasa sekarang ni pun kaum lelaki banyak terlibat dengan benda-benda yang tidak elok, seperti ambil dadah, pil kuda dan sebagainya, yang boleh merosak akal fikiran dia dan hilang kawalan diri sendiri, tidak dapat majukan diri. Dan kaum wanita banyakkan tidak terlibat dengan perkara-perkara tu. Mereka tumpu usaha belajar. Jadi nampak kaum wanita lebih daripada kaum lelaki itu mengikut keadaan. Yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ni berdasarkan kejadian asal. Di situ kaum lelaki memang diberi kelebihan lebih daripada kaum wanita. Jadi dalam bab ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita datang darah haid ni tak semayang, tak puasa, akhir potongan akhir hadis tu. Jadi maksudnya kaum wanita ketika datang darah haid ni boleh tinggal puasa dan juga boleh tinggal sembahyang. Tapi kita tengok dalam terjematul bab ni, Imam Bukhari dia sebut hanya tarkil haidis saum, tarkus saum.
tinggal puasa itu saja, tidak sebut tinggal sembahyang tu. Jadi muhaddisin kata kerana sembahyang ni, untuk tunaikan sembahyang ni perlu kebersihan taharah. Jadi wanita datang darah haid ni berada dalam keadaan tidak taharah, itu jelas, nyata, mudah faham, dia tak boleh sembahyang tu, sebab dah ada hukum sembahyang ni mesti taharah, bersih daripada junub, haid dan sebagainya. Puasa ni tidak ada syarat. Syarat sah puasa ni mesti orang tu bersih, tidak boleh junub, tidak dalam keadaan dia tidak bersih tu, tidak boleh puasa dan sebagainya. Tidak ada syarat. Maknanya syarat sah puasa adalah taharah, itu tidak ada. Jadi Imam Bukhari daripada sini dia nak menyatakan hukum tinggal puasa ni itu adalah hukum ta'abbudi, maksudnya tidak sabit dengan pemikiran akal, kewarasan kita, logik akal kita. Kalau kata sembahyang tu tak apa, syarat sah dia tu taharah, ini apa lagi puasa ni? Tidak ada syarat sah. Untuk sah puasa ni tidak ada syarat taharah. Jadi ketika datang darah haid ni, kenapa tak boleh puasa? Jadi tak perlu timbul soalan seperti itu, sebab ini adalah hukum ta'abbudi, maknanya menurut saja, turut saja perintah Allah dan Rasul. Di situ tidak ada ruang untuk masuk campur akal fikiran kita. Jadi sebab itulah Imam Bukhari mengkhususkan tarkus saum tu, dan dalam terjematul bab dia tidak sebut lagi tarkus salat, walaupun dalam hadis tu membawa dua-dua maksud. Lam tusalli wa lam tasum, wanita datang darah haid tu boleh tinggal sembahyang, boleh tinggal puasa, ada dua. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naqisat aql wa din, dengan kaum wanita ni itu tidak ada tujuan Nabi SAW mau memperlekehkan kaum wanita, mau hina kaum wanita, tidak maksud begitu. Cuma Nabi SAW hendak menyatakan perbezaan dari segi kemuliaan kaum lelaki dan kaum wanita. Ada beza yang tu Nabi SAW hendak menyatakan di situ. Berapa? Pada 25 dah. Dia kena sambung lah. Dia panjang sikit. Babun taqdil haidul manasika kullaha illa tawafa bil bait. Wanita datang darah haid ni boleh tunaikan ibadat haji, ke semua ibadat haji kecuali tawaf Baitullah. Jadi
itu kita sambung sebab agak panjang sikit itu. Allahu a'lam. Subhanallah bihamdi. Astaghfirullah. Minggu depan bawa Bukhari juga, kita baca lagi Bukhari insyaAllah.